hadapan. Cuma di kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang tidak kelihatan dalam Dewan pada hari ini, yang menyatakan bahawa bajet ataupun belanjawan kerajaan negeri Selangor ini defisit. Ya, saya bersetuju defisit. Tetapi dalam keadaan kita di negeri Selangor ini, kita mempunyai reserve yang sangat kukuh sebanyak 3.1 bilion. Cuma saya nak mengingatkan kepada Ketua Pembangkang, benar beliau menyebutkan negeri Selangor, tetapi dalam masa yang sama, bajet kerajaan negeri Johor di bawah Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional pun berlaku defisit hampir 300 juta ringgit. Begitu juga dengan bajet dan juga belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Malaysia. Bajet berjumlah hampir 332.1 bilion. Manakala pendapatan bagi kerajaan Malaysia untuk tahun hadapan sebanyak 234 bilion. Hampir 98.1 bilion. Defisit kerajaan persekutuan di bawah Barisan Nasional, UMNO dan juga Perikatan Nasional. Cuma saya nak mengingatkan kepada kerajaan pakatan di negeri Selangor. Ya, peruntukan kita besar, ya bajet kita besar, ya belanjawan kita besar, tetapi saya mau mengingatkan bahawa peruntukan itu mesti sampai kepada setiap lapisan masyarakat dan juga rakyat di negeri Selangor tanpa kita mengira apa warna kulit, apa keturunan, apa bangsa dan juga apa anutan parti politik mereka. Ini satu ingatan yang sangat tegas daripada Taman Templer. Kita tidak mahu apa yang terjadi di peringkat persekutuan kita ulangi kesilapan itu di peringkat kita, Kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor. Peruntukan yang besar yang diutarakan, peruntukan ataupun perbelanjaan yang besar yang diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan di peringkat persekutuan, yang saya lihat kebanyakannya peruntukan ini adalah disebabkan untuk membayar saiz Kabinet Kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang berada dalam keadaan saiz Kabinet yang terlalu besar. Ahli-ahli yang berhormat, Timbalan Speaker, saya nak menyebutkan negara kita mempunyai bilangan penduduk cuma lebih kurang 33 ataupun 34 juta orang sahaja. Kita mempunyai saiz kabinet yang terlalu besar. Kita ada menteri 36, 37 orang menteri. Ini menteri-menteri, jawatan-jawatan menteri yang diwujudkan kita sendiri pun tak tahu. Apa peranannya? Apa tanggungjawabnya? Sehingga kan ada di kalangan menteri pun yang kadang-kadang kita tak kenal dia ini adalah merupakan seorang menteri yang bertanggungjawab untuk menjaga satu-satu portfolio. Malang kita menjadi rakyat dan juga warga di dalam negara kita ini kerana kita tidak mengenali menteri-menteri yang menjaga soal berkaitan dengan portfolio-portfolio tertentu dalam negara kita. Apa pandangan banyak sangat penasihat sekarang? Saya akan pergi ke situ sebenarnya, Sungai Belik. Saya akan pergi ke situ sebenarnya. Itu belum lagi jawatan timbalan-timbalan menteri yang diwujudkan. Negara China penduduknya hampir 1.2, 1.3 bilion. Tetapi bilangan jemaah menteri kabinetnya lebih kurang dalam 20-25 orang. China, satu kuasa besar dunia. Amerika Syarikat, rakyat dia ratus juta. Tapi saiz kabinetnya lebih kurang 20 ataupun 25 orang. Sedangkan negara kita cuma memiliki 33 juta penduduk. Tetapi kita mempunyai saiz kabinet yang sangat besar. Sudah tentu bila melibatkan saiz kabinet yang sangat besar, dia melibatkan satu perbelanjaan yang sangat besar. Yang mana wang ini adalah merupakan wang rakyat. Yang mana rakyat terpaksa menanggung untuk membayar allowance dan juga gaji menteri-menteri dan juga timbalan menteri. Jawatan yang diwujudkan oleh kerajaan BN dan juga Perikatan Nasional.
Dia ceramah pun dia juga, bersyarah pun dia juga, macam mengajar pun dia juga. Sebab itu saya nak minta. Sebab itu saya nak minta khususnya kepada Ketua Pembangkang yang sekarang ini dilantik sebagai setiausaha politik kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan. Dia, untuk pengetahuan Kuang, di kementerian ni yang paling berkuasa menteri, orang politik nombor 1 menteri. Jatuh nombor 2 timbalan menteri. Jatuh nombor 3, dulu ada setiausaha parlimen. Tapi jawatan setiausaha parlimen tu tak diwujudkan lagi dah. Nombor 3 setiausaha politik. Sebab itu saya nak minta kepada Ketua Pembangkang ni, tolong nasihat kepada Yang Berhormat Menteri ni, tolong nasihatkan kepada Perdana Menteri. Sudahlah untuk lantik jawatan duta bertaraf menteri, dan juga sudahlah untuk melantik jawatan penasihat kepada Perdana Menteri. Macam tunjuk sejangkang itu. Kita sepatutnya rakyat seharusnya bertanya. Kita jadi bingung. Kita jadi pening. Dah ada Menteri Kesihatan, menteri yang sepatutnya menasihatkan Perdana Menteri dalam hal ehwal berkaitan dengan kesihatan. Apa perlu lagi untuk kamu melantik seorang penasihat khas kesihatan kepada Perdana Menteri? Sudah ada jawatan Menteri Undang-Undang. Apa keperluan lagi untuk kamu lantik seorang penasihat bertaraf, mungkin bertaraf menteri, kepada Perdana Menteri? Dan yang lebih pelik lagi, hairan bin ajaib, dalam keadaan sudah melantik jawatan Menteri Agama, orang yang bertanggungjawab soal berkaitan dengan agama Islam dalam negara kita ini, diberikan kepada Parti Islam se-Malaysia PAS. Menterinya daripada PAS, timbalan menterinya daripada PAS. Dalam masa yang sama juga, Perdana Menteri melantik seorang penasihat agama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Ini kita nak bagi tahu, memperlihatkan kepada kita bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ada pada hari ini tidak mempercayai pimpinan-pimpinan yang dilantik, terutamanya daripada Parti Islam se-Malaysia PAS. Hormat, saya kira mungkin Perdana Menteri berpendapat bahawa menteri daripada PAS itu kurang arif dalam agama Islam itu sendiri. Setuju tak? Mungkin Perdana Menteri hilang kepercayaan kepada Menteri Agama dan juga timbalan Menteri Agama. Pada saya tak ada keperluan. Sebab bila melantik Templar, ya, boleh laluan. sila. Terima kasih. Yang Hormat Kepala Speaker, bersetuju tak Templar bahawa saya katakan bahawa kita selalu menyebut di segi kesihatan lah sekarang COVID lah kita pergi ke hospital al-malum lah bukan semua doktor tahu kita tahu kepakaran sekarang kita menghormati kepakaran dalam mungkin Templar pun daripada pengajian Islam dalam pengajian Islam pun banyak jabatan jadi kepakaran ni lah penghususan ni lah kena dihormatilah mungkin syariah tak boleh semahir jabatan Arab dan sunnah jadi kita harap saya nak membetulkan di pihak Esko cakap tadi bahawa sebenarnya dalam Islam ni kita ada lagi bidang-bidang penghususan yang tertentu jadi kita menghormati kepakaran tu. Doktor pakar bedah takkan boleh betulkan telinga memanglah bedah telinga tu, tapi kepakaran orang teologi kita pun nak jemput tak susah sakit puan tak boleh mau membuat apa ONG tak boleh buat apa kita semua maklum kita ini realiti kepakaran tertentu jadi dia bidang-bidang tertentu sungguh pun kita sebut Islam tu satu tapi dia punya cabang-cabang tertentu dia
Itu setuju tak? Kita menghormati kepakaran tu. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Semenyih. Cuma dia begini Semenyih. Dalam negara kita ni, betul lah dia ada syariah, dia ada usuluddin, dia ada bahasa Arab. Saya pun bukan geti sangat benda-benda gitu kan. Cuma kita kata beginilah. Kalau yang amat berhormat Perdana Menteri perlu dapatkan nasihat soal berkaitan dengan usuluddin, carilah pakar-pakar. Dalam negara kita ni ramai pakar-pakar. Kita ada mufti. Mufti kita ni ada 14 orang. Kita ada 14 negeri, ada 14 mufti. Dan saya rasa mufti ni pun dia ada kepakaran dia masing-masing. Kita ada ketua pengarah JAKIM. Kita ada tenaga-tenaga pengajar kita daripada UKM, UM, UIA, UIAM, USIM dan sebagainya. Dan kalau tak dapat juga nasihat yang baik daripada dalam negara ni, kita boleh dapatkan nasihat daripada Indonesia, ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama daripada Brunei, ulama-ulama daripada India, daripada Pakistan, daripada Arab Saudi. Yang ini sebab saya nak beritahu dengan Semenyih ni, mungkin Semenyih tak tahu ni. Sebab bila lantik jawatan penasihat ni, kos yang diperlukan sebulan untuk membiayai jawatan dan juga pegawai-pegawai yang bersama dengan penasihat ni, anggarannya sebulan hampir RM50,000. Sebenarnya ini duit rakyat. Hari ini rakyat susah. Hari ini rakyat sengsara. Hari ini rakyat cerita. Sebab itu saya nak minta sangat-sangat khususnya kepada Ketua Pembangkang dan juga Semenyih ni. Kalau